Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita ada masalah teknikal sedikit tadi. Seperti yang kita telah ceritakan tadi, saya Mahir Alas, pengasas Mahir Saham dan juga remiser berdaftar dengan M+, dan bersama-sama dengan saya adalah Saya Ilyas Amir Ramli, merupakan CEO Mahir Saham dan juga seorang marketing representative yang berdaftar dengan Malacca Securities yang Berhad. So, apa khabar anda semua hari ni? Sorry tadi kita ada interruption, masalah teknikal sikit. So, sekarang dah pukul 12.40. Jadi kita buat market review dululah apa yang berlaku dekat market kita hari ni kan. Sebelum kita akan upas isu-isu semasa yang berkaitan dengan kita punya stock market. Jadi setakat ni pukul 12.39, volume adalah sebanyak 3.625 bilion yang diniagakan hari ni volume. Jadi ni kita punya market lah hari ni Kita start dengan kita punya platform M+ dulu. Jadi counter untung mengatasi rugi kita tengok lebih kurang sama. Untuk sesi tengah hari ni 469 counter untung dan 474 counter rugi. Jadi boleh kata market hari ni 50-50. Boleh buat untung tapi ada juga orang yang rugi. So itu kalau kita tengok dari platform, itulah perkara yang biasa kita tengoklah dekat platform. Kita tengok counter untung dan counter rugi supaya kita boleh dapat tahu apakah keadaan sentimen semasa market hari ni, cun ataupun tak cun. Dan sekarang pun Tuan Ilyas tengah tunjukkan beberapa indeks indeks utama yang ada dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Yes, so kalau anda boleh tengok dekat skrin saya sekarang ni, apa yang saya share adalah beberapa indeks lah. Yang paling atas sebelah kiri atas sekali ni adalah indeks FBM KLCI kita, iaitu indeks di mana dia memaparkan 30 prestasi 30 saham market cap terbesar lah di Bursa Malaysia. So kalau kita perasan pagi tadi, saya tengok ramai juga yang gigil ramai yang post-post dekat grup Telegram apa semua. Dia tengok indeks kita buka pukul 9 tu memang jatuh mendadak lah. Sebanyak lebih kurang 10 mata, negatif 10 mata. Dan kemudian paras terendah hari ni, kalau kita tengok nak dekat pukul 11 tadi, indeks KLCI kita jatuh sampai ke paras 1512 pukul 11 tadi. So lepas dah jatuh paras terendah tu, kita tengok dia slowly tengah mendaki balik lah. Slowly mendaki balik lah. Dan kalau kita tengok juga dekat sini, memang betul indeks FBM KLCI jatuh, indeks dan boleh nampak ada beberapa indeks lain yang juga turut jatuh, energy, financial services, telecommunication. Tetapi adakah semua sektor tengah jatuh sekarang ni? Tidak seperti yang kita dapat nampak kat situ. Kita boleh tengok healthcare hijau. Daripada awal-awal pagi lagi tak pernah merah, sentiasa hijau. So dan kemudian kita boleh nampak transportation and logistics, bahagian bawah kanan sekali tu pun ada kenaikan. Dan juga teknologi dia boleh katakan stabil. Sideway. So menarik kita tengok sektor healthcare. Memang gagah lah daripada pukul 9 tadi. Jadi kalau sempat nanti cuba kita tengok juga counter-counter apa yang menyebabkan indeks healthcare ni dia naik begitu gagah. Kita tahu healthcare ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua, iaitu counter-counter healthcare yang pro COVID dan juga yang anti dengan COVID lah. Kalau pro COVID ni adalah counter-counter seperti glove ataupun counter-counter yang menyediakan peralatan perubatan kepada hospital. So itu yang dia boleh kata pro COVID, di mana kalau selagi virus COVID ni berleluasa, selagi itulah permintaan kepada counter-counter seperti glove, seperti peralatan perubatan ni mempunyai demand yang banyak. Tapi kita tahu juga dalam sektor healthcare ni juga ada satu sub industri ataupun sub sektor ni di mana dia adalah counter kepada COVID, iaitu counter yang related dengan vaksin. Counter seperti vaksin. Jadi kita sama-sama tengok sektor yang mana yang menang sebenarnya. So cara nak tengok adalah cuba kita pergi ke summary by sector. Summary by sector, kemudian saya akan cuba pergi ke cari sektor healthcare lah. Mana healthcare? Healthcare. Jadi healthcare dekat sini kita boleh tengok dia punya top gainers dan juga top loser.
Top Gainers. Top Gainers nampak gaya Pharma naik, yang pro Covid naik, iaitu seperti Supermax, okey, Kotra naik. Tapi yang vaksin pun naik juga Pharma dan juga di Pharma kalau kita tengok kat situ. Pharma di Pharma pun naik. Kotra tu apa? Kotra. Vaksin juga ke apa? Kotra kita kena check dulu. Saya pun lupa sikit. Okey, tapi tak apa, kita tengok senarai ni Kita pergi ke search by sector. Lepas tu kita pergi whole market. Cuba kita tengok dekat healthcare. So kalau kat sini kita nak tengok semua counter-counter healthcare lah, apa jadi kat counter-counter healthcare. So saya akan mungkin sorting ikut volume ke, nak bagi nampak volume tak boleh. Okay, change pun nampak banyak counter-counter ni. Call Warren put Warren. Sekejap saya cuba masukkan. Sebab dia keluar tu search result. Search result. Okay, sekejap saya cuba setting supaya kita boleh nampak ni je lah. Okay, jenis ada tak? Sebelum tu ada apa-apa selain yang menarik tak Mahir dekat kita punya ni market hari ni? Okay, so selain daripada sementara tu, apa yang menarik dekat market kita hari ni, so kita boleh dengar pada hari ni kita juga ada dapat berita di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia keluarkan statement jangan beli saham based on news ataupun spekulasi lah. Dan dia juga mengatakan bahawa dia tiada kaitan lah dengan mana-mana kaunter saham sekalipun. Jadi adakah itu benar? Hakikatnya benda tu betul. Dia memang tiada kaitan dengan mana kaunter saham. Dia kalau kita check pun nama dia tak ada lah dalam pemegang saham substantial shareholder dalam mana-mana syarikat. Akan tetapi ada beberapa kaunter di mana mungkin adik-beradik dia satu nama yang keluar. Apa nama tu? Alas, ada sekejap saya tengok dalam saya punya saya ada save sikit screenshot ni. So Tuan Elah akan share. Okey, sebentar. Ini adalah kenyataan media Adalah saya cari kan. Kita ada nampak banyak benda-benda yang dekat dalam grup Telegram ni. Jadi apa info-info yang menarik tu saya ada save lah. Okay, jadi antara counter yang dikatakan related dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ada satu counter ni di mana dia punya non-executive director adalah adik-beradik sister kepada Anwar Ibrahim. Okay, kalau tak silap saya Mui Plop nama counter tu. Dalam counter Muin. Muin Plop. Ada Farizan binti Ibrahim. Di mana dikatakan Farizan binti Ibrahim adalah Anwar sister. Dan dia adalah sebagai contoh independent non-executive director dalam Muin. Okay. Jadi kita nak tahu betul ke tidak kan? Info tu kadang-kadang kita dapat daripada grup Telegram apa semua, daripada blog, kita tak tahu betul ke tidak. Jadi kita sebagai seorang trader ataupun investor yang knowledgeable kena sentiasa validate lah info-info yang kita dapat kan. Jadi antara features yang ada dekat platform M+ yang anda boleh guna adalah, let's say kita tahu Mui Plop ataupun Muin ni dikatakan ada related dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita search dekat sini, kita pergi ke bahagian financial analysis. Okay, financial analysis di mana kita boleh tengok in-search lah kat sini dia akan tunjukkan ada satu bahagian tu dinamakan shareholders dan juga directors. Okay, shareholder dan juga directors. So untuk sekarang ni counter apa yang kita tengok ni? Mui Plop. Mui Plop ada. Mui Plop kalau kita tengok dekat dia punya director profile, so far Anwar Ibrahim tak ada pula yang tak ada nama-nama Ibrahim. Nama cuba tengok Muin. Okey. So ini financial analysis yang by InSage ni adalah disediakan percuma kepada klien-klien M+. Betul. Okey, siapa yang buka akaun M+, okey, dengan reminder kita Tuan Mahir, anda akan dapat features percuma lah, okey, InSage ni. Okey, jadi untuk Muin ni je kita ada tengok ada untuk dia punya director profile ada nama Farizan binti Ibrahim lah. Okey, iaitu mungkin adik kot sebab mungkin boleh besarkan lagi Tuan Elias. Adik Ini itulah sis
berapa umur Anwar Ibrahim sekarang? Tak silap saya dah 70 lebih lah. Adik lah tu, adik perempuan. Jadi adik perempuan lah di mana dia adalah non-executive director, okay, dan appointed to the board on 26 June 2018. Okay. Tapi kena ingat ini adalah adik lah adik lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada kita tengok nama Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam board of director board ni. of director. Okay. Selain daripada itu juga, kadang-kadang dalam kita nak melihat annual report ataupun latar belakang director, ada juga diceritakan, kadang-kadang dia akan ceritakan juga dia ada pegang directorship dalam company mana yang lain. Jadi dekat sini pun kita boleh nampak she also sits on the boards of PAN Malaysia Holdings Berhad. Jadi ada kat situ PM Holdings Okey. Jadi PAN Malaysia Industries apa PMI. PMI So ini nanti pun bila Berhad tu likely Berhad ni tak semestinya dia listed kat Bursa Malaysia ataupun listed kat mana-mana, tetapi kebanyakan yang ada Berhad ni memang semua yang listed kat Bursa memang Berhad lah. Okey. Jadi boleh tengoklah kalau ada kaunter-kaunter ni yang berada disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia. Jadi adakah mungkin ada persamaan lah, kalau kaunter ni naik, kaunter yang lain pun biasanya akan turut naik. Betul. So kita tahu kaunter-kaunter ni ada setengahnya memang dia ada correlation antara satu sama lain sebab orang yang di belakang dia adalah orang yang sama. Jadi tak mustahil jika satu kaunter ni dimiliki oleh orang-orang yang sama. Okey. Jadi bila satu kaunter dia naik akan kaunter yang adik-beradik kepada dia ataupun saudara mara dia pun tak mustahil boleh naik jugalah. Okey. Tapi itu baru kita nak tengok bahagian directorship. Cuba kalau kita nak tengok shareholdings pula. Directorship ni pengarah, director. Okey. Tapi dari segi owner dia pula macam mana? Okey. Kita boleh tengok dekat bahagian substantial shareholder ataupun 30 largest shareholder lah, di mana substantial shareholder ni adalah dia memegang 5% dan ke atas. Okey, pegangan saham terhadap company tu. Okey, so kalau kita tengok kat sini nama Farizun binti Ibrahim tadi Ibrahim tak ada pun kat sini. Okey. So dia bukanlah substantial shareholder pun bukanlah substantial shareholder, cuma dia adalah seorang non-executive director kepada company MUIN ni lah, MUI Malayan United Industry Berhad. Okay, so kalau kita tengok even 30 largest shareholder pun saya cuba search sajalah Farizun. Okay, tak ada Farizun pun tak ada tak ada Ibrahim. Okay, tiada. Okay, jadi boleh jadi dia hanyalah duduk di dalam board of director sahaja tanpa memiliki sebahagian besar saham. Kita tak tahulah dia sama ada dia memiliki ataupun tidak, sebab yang tunjuk kat sini cumalah yang 30 largest shareholder campur substantial shareholder. Okay? Kalau dia lebih kurang daripada tu kita tak tahu. Okay. Itu dia. Jadi ada yang klien, ada yang tanya macam mana nak masuk InSage ni, saya buka account M+. Jadi mungkin Tuan Ilyas boleh tunjukkan sekejap tadi. Okay, right, cara nak buka InSage ni. Okay, cara nak buka InSage, kita boleh satu, kita boleh search lah mana-mana counter yang kita nak. Okay, ataupun kalau let's say kita tak search pun, kita berada di bahagian most active. Okay, most active. Saya pun nampak ada lagi satu counter ni. Counter ni pun dia highly orang kata ada relation dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, iaitu ASB. Okay, jadi macam mana kita nak validate betul ke ada Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam counter ni kan. So apa yang kita nak check adalah kita right click. Okay, kita pergi ke bahagian financial analysis. Financial analysis. Pergi ke bahagian financial analysis. Kemudian akan keluar satu pop-up window yang baru ni. Okay, kita besarkan. Dia keluar InSage lah dekat atas belah kanan ni. Dia tunjuk InSage. Di mana kalau anda tengok kat belah kiri ni ada bahagian director dan juga shareholding, okay, ratio analysis, banyak lagi sebenarnya features lain. Tapi hari ni kita nak fokus kepada mungkin director dan shareholders. Okay, so bila kita pergi ke bahagian director, okay, director kepada ASB, kita tengok kat sini kalau nak
tengok nama Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tak ada lah. Memang tak ada. Memang tak ada. Jarang sebenarnya nampak nama politician dekat bahagian director ni. Okay. Tapi kalau nak cakap dia punya saudara mara ke adik-beradik pun seimbas pandang ataupun mengikut pengetahuan saya memang tak ada lah. Kalau tengok kat sini yang nak tengok bin atau binti Ibrahim tak ada kat sini. Okay, so jawapannya tak ada. So kita tengok dekat bahagian shareholding pula. Okay, shareholding. Substantial, ni director shareholding. Oh, director shareholding. Shareholders lah, shareholders Okay, kita tengok kat shareholders. Kemudian kita tengok substantial. Okay, yang paling besar adalah Datuk Ahmad Sebi Bakar lah. Okay, Datuk Ahmad Sebi Bakar adalah dia punya substantial shareholder yang terbesar bagi kaunter ASB. Okay, bagi 30 largest shareholder pula. Kalau kita tengok so far tak ada. Okay, tapi mesti ada reason jugalah sebenarnya kenapa orang relate ASB ni dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. So adakah orang-orang yang ada kat sini dia ahli mana-mana parti ke apa, itu kita kena buat kajian itu lebih kena lah. buat kajian yang lebih lah. Adakah mungkin tak, ini kita tak tahulah apakah hubungan Datuk Ahmad Sebi Bakar dengan Anwar Ibrahim ke, ada relation ataupun tidak. Mungkin juga kita boleh tengok sebab kat sini substantial shareholder kita tengok seorang individu dan 2 orang lagi company. Tetapi kita tak dapat nampak dekat sini siapakah orang di dalam company tersebut. Sebagai contoh, suasana dinamik Sdn Bhd, mesti ada dia punya shareholder. Mungkin adakah ada nama-nama orang dalam tu related dengan ni ke. Jadi itu satu benda yang kalau betul-betul nak mengkaji, boleh ambil jalan untuk mengkaji lah. Dan tapi kiranya so far kalau apa yang tersebar di media sosial dan sebagainya adalah satu rumours lah. Kita boleh kata benda tu sebagai satu rumours unless dia provide exactly fakta yang berkaitan dengan kaunter-kaunter tersebut. Dalam saham ni tuan-tuan dan puan, tak kisah fakta ke rumours ke, semua tu boleh bermain dengan sentimen. Ramai orang kadang dia just dengar je apa yang rumours yang berlaku, jadi dia pun follow. Jadi itulah antara penyebab di mana saham-saham dikatakan berkait rapat dengan certain ahli politik pun turut naik dan kadang-kadang jatuh bila ahli politik tersebut pun jatuh. Okey. Jadi itu ya antara yang kita nak perhatikan untuk market update dan juga isu semasa untuk pagi ni. Dan tuan-tuan dan puan, dalam sesi live kita akan target untuk buat live setiap hari ya. Setakat ni besar kemungkinan Isnin, Rabu dan Jumaat kita akan live di page Mahir Saham. Dan Selasa dan Khamis kita akan live untuk ahli-ahli grup premium dan juga klien M+ yang melalui Mahir Saham lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, sekarang ni apa topik kita yang akan kita kupas pada hari ni, Tuan Ilyas? Okey, kita akan untuk topik seterusnya lepas isu semasa, kita akan mungkin kita start daripada basic balik, back to basic. Sebenarnya kita nak tahu apa tu saham, apa tu saham, kenapa kita patut beli saham dan macam mana kita nak beli saham ni. Sebab kita nak jadi pelabur yang berilmu ni, kita janganlah main ikut-ikut je. Kita kena tahu apa yang kita beli. Mungkin kita boleh start dengan saya nak tanya Mahir lah, apa itu saham sebenarnya yang kita duk jual beli ni sebenarnya? Itulah, apa itu saham? Kita ni selalu sebut main saham lah, masuk saham lah, beli saham. Saham tu apa sebenarnya tuan-tuan dan puan? So kalau kita secara mudahnya lah, first kali kita tengok setiap benda yang kita ada jual atau beli tu, produk yang kita ambil ataupun servis yang kita ambil datangnya daripada satu perniagaan. Okey, satu perniagaan ataupun syarikat yang mengeluarkan produk atau servis tersebut. Jadi itu berniaga. Akan tetapi saham, bila kita sebut saham ni dia sejenis pelaburan. Kita sumbang duit untuk mendapat keuntungan. Macam mana kita boleh dapatkan keuntungan adalah dengan kita menyumbang duit kepada mereka yang menjalankan bisnes atau perniagaan. Kiranya kita bantu diorang untuk dapatkan modal, kita beri modal kepada mereka dan mereka akan mengusahakan modal tersebut
mengembangkan lagi syarikat, kemudian akan memulangkan sebahagian dari keuntungan syarikat tu kepada kita, sama ada dalam bentuk dividen. Tetapi dalam masa yang sama juga, bila kita melabur dalam syarikat tersebut, bermaksud kita menjadi sebahagian daripada syarikat tersebut. Jadi kalau syarikat tersebut berkembang, value syarikat tu pun akan meningkat. Dan kalau kita in the future kita nak jual pegangan kita dalam syarikat tu kepada orang lain, maka harga dia pastilah akan menjadi lebih tinggi disebabkan syarikat tersebut telah berkembang. Okay, so harapnya dah jelas lah mengenai penerangan apa itu saham. Jadi kita duk beli-beli saham ni sebenarnya kita membeli satu hak pemilikan syarikat. Kita beli bisnes sebenarnya. Kita bukan beli something yang atas angin ke apa ke. Kita beli bisnes satu syarikat. Okay. So kalau kita memiliki saham tu sebenarnya kita adalah sebahagian daripada owner syarikat. Okay. Bergantung pada berapa banyak persen yang kita pegang. Berapa banyak persen itulah sebenarnya kita ada hak terhadap syarikat tersebut. Okey, jadi untuk nak beli saham ni, okey, kalau kita nak jual atau kita nak beli ataupun jual saham ni, kita mestilah ada akaun CDS terlebih dahulu. Okey, kalau kita nak simpan duit dalam bank, kita kena ada akaun bank. Tapi kalau kita nak beli saham, kita nak simpan saham tu dalam akaun CDS kita. Okey, jadi di situlah wujudnya broker, okey, broker Malacca Securities, okey, di mana kita nak buka akaun CDS, kita mesti melalui broker. Kita tak boleh nak terus direct pergi. Kita pergi ke Bursa Malaysia, kita cakap saya nak buka akaun CDS dengan Bursa Malaysia, tak boleh. Okey, Bursa Malaysia memang tak layan anda. Jadi anda kena cari broker-broker untuk buka akaun CDS. Dan kami kat Mahir Saham ni, kami adalah wakil kepada broker Malacca Securities. Salah satu broker yang berdaftar dengan Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Okey, jadi kalau nak buka akaun CDS, bolehlah pergi ke mahirsaham.com. Di situ kami akan guide anda untuk buka akaun CDS. Okay, once dah dapat akaun CDS, dah activate, okay, dah boleh buka platform, then baru anda boleh jual beli saham secara sah. Okay, ini kena ingat, nak beli saham mesti ada akaun CDS. Saya takut jugalah sebab apa? Sebab saham ni lately dia macam trending kan. Ramai orang bekerja-kerja jual beli saham. Dan berdasarkan pengalaman saya, bila sesuatu ni dia tengah trending, akan wujudnya scam-scam. Okay? Scam-scam yang akan cuba menggunakan nama-nama seperti labur saham lah, apalah kan. Sebelum ni wujud nak buat labur property lah, labur emas lah, tapi dia adalah scam. Okay? Jadi untuk anda, kalau nak make sure anda betul-betul jual beli saham dengan sah, okay, make sure anda buka akaun CDS dengan kami, wakil M+. Okay? So itu cara nak beli saham. Kemudian persoalan yang ketiga, sebenarnya kenapa kita patut beli saham ni? Okay, mungkin Mahir boleh explain mungkin satu dua. Okey. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita patut beli saham ni? Okey, so saya nampak ada soalan daripada Tuan Fahmi Canaries, untung tak main saham. Antara sebab kita nak melabur dalam saham ni adalah sebab kita nak untung lah, cerita dia. Jadi kalau tak untung, kita tak melabur lah dalam saham, betul tak? Jadi itu salah satu sebab kenapa kita melabur saham. Satu lagi adalah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dikatakan dalam dunia bisnes ni adalah boleh kata 10 bisnes yang ditubuhkan, dibuat, hanya 3 je daripada 10 yang berjaya. Okey, itu pun selepas tahun ke-3 atau tahun ke-5. Nak diceritakan, nak buat bisnes ni pun bukanlah senang. Jadi lagi-lagi kita yang ada sibuk bekerja dengan, kita pun ada kerja kita sendiri dengan government ke, dengan private ke. So takkanlah kita nak berhenti kerja untuk buat bisnes. Okay? Sebab mungkin kita dah rasa okey lah dengan pekerjaan kita sekarang. Kita pun ada profession yang tersendiri. Jadi untuk kita still kembangkan duit kita, kita perlu serahkan duit kita kepada orang lain untuk uruskan, untuk kembangkan duit tersebut menggunakan masa dan tenaga orang lain. Jadi mereka perlukan modal, kita sumbang modal, mereka akan kembangkan modal tersebut lah. So itu adalah antara sebab kenapa kita melabur saham. Mungkin Tuan Ilyas ada tambahan. Saya tambah sikit lah. Okay, so kita tahu ada orang dia ada duit, okay, tapi dia tak ada bakat nak berbisnes.
Okey, dia tak ada bakat bisnes tapi dia ada duit. Jadi ada orang dia berbakat nak berbisnes tapi dia tak ada duit. Okey, jadi ada dua golongan lah kat sini kan. Okey, jadi bagi investor ni sebenarnya mungkin adalah orang yang ada duit, okey, mempunyai modal. Lepas tu dia mungkin tak ada bakat nak berbisnes ataupun dia mungkin memang tak ada masa nak berbisnes sebab dia nak fokus kepada career yang dia ada kan. Okey, jadi apa yang dia boleh buat adalah duit yang dia ada tu dia laburkan di dalam syarikat-syarikat yang ada dekat Bursa Malaysia. Okey, dia adalah sebagai pelabur saja, bukan pemilik bisnes. So itu poin nombor 1 lah untuk jadi sebagai pelabur. Poin nombor 2 adalah kita ini adalah satu cabang, okey, di mana kita boleh ada multiple source of income lah kalau kita ada duit lebih. Okey, kalau kita ada duit lebih, why not duit lebih tu kita cuba buat duit itu bekerja untuk kita. Kita dah bekerja untuk dapatkan income bulan-bulan. Okay. So kita dah habis masa dekat situ. Why not duit yang kita dapat tu ada sebahagian portion yang kita gunakan untuk buat duit tu bekerja untuk kita. Jadi kita laburkan supaya duit tu beranak pinak. Okay. Tapi dengan syaratnya mestilah melabur dengan betul. Bukan kita main tikam-tikam saja, main beli ikut rumours, ikut news. Okay, mesti ada berilmu lah. Labur dengan berilmu, labur dalam syarikat-syarikat yang bagus. So, kita nak duit tu bekerja dengan kita. Okay, point nombor 3 saya nak bagi hari ni adalah kita kena faham saham ni adalah satu aset. Aset. Jadi aset ni sifat dia ialah kalau bisnes yang kita laburkan tu, okay, saham kepada bisnes yang kita laburkan tu adalah bisnes yang bagus, bisnes yang berkembang. Okay, jadi nilai saham tu sendiri dia akan naik. Okay, dan secara tak langsungnya kita punya orang kata net worth pun semakin meningkat lah. Instead of kita biarkan duit kita di dalam bank, okay, ataupun bawah bantal ke apa kan, nanti duit tu dia akan susut nilai. Okay, kalau kita beli kereta, kereta akan susut nilai. Okay, kalau kita beli handphone ke iPhone ke, lepas beberapa tahun iPhone tu dah tak ada orang pandang dah. Okay, tapi bila kita beli aset ni nilai dia boleh sama ada appreciate atau depreciate. Kalau bisnes syarikat tu bagus, nilai dia akan appreciate. Okay, so that's why kita kena beli saham sebab saham ni adalah satu bentuk aset. Tapi kita memang bagi tahulah kalau kita nak melabur ni memang kena ada ilmu sebab saham ni adalah satu pelaburan yang berisiko tinggi di mana kalau anda melabur tanpa ilmu memang senanglah nak rugi. Senang nak untung, sedang juga nak rugi. Okay, so itu kenapa kita nak kena melabur dalam saham. Betul. Okay? Betul. Dan saya tertarik, saya teringat ada seorang guru saya bila cerita bab aset ni, satu insight yang saya dapat adalah daripada aset ni lah datangnya relationship. Sebagai contoh, kalau kita beli rumah, okay, daripada rumah tu kadang-kadang ialah kita melihat adanya income dari segi rental income ataupun harga saham tu, harga rumah tu akan naik dan kemudian kita target nak jual. Tetapi daripada aset, pemilikan aset tu juga adanya relationship seperti kita pun ada penyewa kita dalam masa yang sama kita membantu penyewa kita tu ada tempat untuk berteduh, untuk stay, dalam masa yang sama dia boleh hidup berkeluarga, bekerja di tempat yang berhampiran. Jadi dalam saham ni ramai orang tak nampak. Dia nampak saham ni sebagai satu benda yang short term semata-mata. Akan tetapi kalau kita pegang saham tu sebagai satu medium term atau long term, hakikatnya sebenarnya adalah benda tu adalah aset. Yang mana aset tu dia bukan sahaja memberikan pulangan kepada kita sama ada dalam bentuk dividen ke ataupun kenaikan harga saham, tetapi juga dia membantu kepada perkembangan ekonomi lah. Sebenarnya kita pun menyumbang kepada peningkatan ekonomi di negara kita dengan kita melabur di saham-saham Bursa Malaysia. Jadi kalau nak benda matlamat ni tercapai, kita melabur untuk membangunkan negara, kita patutnya memilih kaunter-kaunter ataupun saham-saham yang kukuh fundamental dia, yang kita yakin boleh berkembang dan memberikan impak yang lebih besar lagi kepada masyarakat. So itu adalah salah satu view ketika kalau kita hendak mula melabur dalam saham ni. Dan kita dan saya ucapkan terima kasih kepada yang ada komen di Facebook dan juga YouTube. Saya daripada kita siarkan live di Facebook, kita juga bersiaran live di
YouTube. Sebagai contoh, ada Tuan Nizam Jamal bertanya, mohon komen counter glove. Sebagai contoh counter glove. So counter glove ni tuan-tuan dan puan, kita pun dah tahu sejak COVID-19 ni, dia tiba-tiba je harga-harga saham counter glove ni dia mencanak naik memberikan pulangan yang bertubi-tubi, yang terlalu banyak. Okey, daripada situ kita abaikan dululah kenaikan tu tadi. Tetapi kalaulah pada awalnya dulu sebelum kenaikan tu kita dah tengok counter glove ni adalah antara counter yang strong fundamental, dia gajikan ramai orang, dia pun pengurusan dia teratur, dapat meningkat dia punya keuntungan dia setiap tahun kalau kita invest. Dan bila berlakunya kes-kes seperti COVID-19 ni, counter-counter syarikat-syarikat macam ni lah yang akan berperanan untuk melawan COVID-19. Jadi ada juga yang counter-counter sekarang ni anti, seperti mana Tuan Ilyas kata, anti COVID-19. Vaksin lah, vaksin. Jadi kebiasaannya counter-counter tu kalau dia nak betul-betul layak untuk hasilkan vaksin, dia biasanya dah memang strong atau fundamental strong lagi sebelum berlakunya COVID-19. Jadi itu adalah antara benda lah yang kita patut cuba tengok lah. Soalan untuk mid term ke long term, counter glove ni saya nampak kita pun tak tahulah masa depan sebab dia ada kaitan dengan COVID-19. Siapa boleh agak tiba-tiba sekarang ni kita dah 400 ke 600 lah kita punya range kita punya COVID-19. Jadi macam mana nak buka akaun CDS? Ada yang tanya, pergi sahaja ke mahirsaham.com. Ada pilihan untuk buka akaun CDS di situ. Dan terima kasih sama-sama saya ucapkan kepada mereka yang ada komen tadi. Terima kasih kerana support kos buka akaun CDS Emplies. Okey. Jadi so itu saja. Itu sajalah tuan-tuan dan puan untuk sesi live kita pada hari ini. Okey. So mungkin saya nak akhiri sesi live kita hari ini dengan satu kenyataan akhbar lah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, which memang bagus pun dia punya nasihat tu, iaitu pelaburan mesti didasari fakta. So maknanya mesti ada fact lah. Jangan trade ataupun beli on rumors. Okay, jangan terikut-ikut. So maknanya kalau anda beli berdasarkan FA, kaji dia punya FA. Kalau anda beli berdasarkan TA, kajilah dia punya TA. Okay, so itu satu nasihat yang bagus untuk semua pelabur, termasuk diri saya sendiri. Baik, so mungkin itu saja daripada saya, tim Mahir Saham, untuk sesi live hari ini. Jangan lupa kita akan live pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Okay, di page Mahir Saham dan juga page FB Mahir Saham dan juga YouTube Mahir Saham. Okay, so itu saja daripada saya, Ilyas Amir. Jumpa anda. Ada apa-apa lagi, Mahir? Tak ada? Itu saja. Alright, so jumpa anda nanti hari Rabu insyaAllah. Assalamualaikum.